Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bab larangan mengatakan hamba-ku lelaki atau hamba-ku wanita. Maksudnya hamba wanitaku dan hamba lelakiku. Kalau kita bahasa Arab je, bab la yaqulu abdi wa amati. Jangan katakan hamba-ku, jangan pakai istilah abdi, hamba-ku. Kenapa bab ini Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala telah meletakkan dalam kitab Tauhid, supaya kita tidak ada berkongsi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab ar-rububiyah dan uluhiyah. Maksudnya supaya kita ni dari segi lafaz pun kita tak berkongsi lafaz dengan Nabi SAW dalam masalah rububiyah Tauhid. Memanglah bila kita panggil ini hamba-ku, ini adalah hamba perempuanku, maka kita tak maksudkan dia hamba macam hamba Allah Ta'ala tu, betul tak? Namun lafaz hamba tu macam apa yang Allah Ta'ala panggil hamba dia, abdi. Kan? Macam hadis Nabi, ya ibadi, wahai hambaku, innakum ja'i'un, kau lapar, sumastat'amuni at'imukum, kerana kamu minta makan dekat aku, maka aku akan bagi makan dekat kamu. Wahai hambaku, kullukum ar, kamu semua ni berbogel, tak ada pakaian. Mastaksuni, kalau kamu minta pakaian dekat aku, fa'aksikum, maka aku bagi kamu pakaian. Wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, engkau berdosa siang dan malam, lalu kau minta ampun dekat aku, minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan kamu. Ya ibadi, lau ataitani biqurabil ardi minal khataya, wahai hambaku, kalau kamu jumpa aku dalam keadaan dosa sepenuh alam, la ataituka biqurabihal maghfirah, aku akan datang jumpa kau. Allah Ta'ala panggil apa? Wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku. Sebab itulah dalam bab ini Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala dia bawakan dalil yang bahawa Nabi pun tak suka yang kita ni panggil hamba tu dengan hamba. Jadi panggil dengan apa? Panggil budak aku, panggil budak ke, panggil anak ke, nak menunjukkan apa? Kita ada sifat tawaduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin dia dalam bab ini. Sebab tu kalau kita baca kitab ni, kita akan nampak dekat hujung-hujung kitab ni dah start dah, iaitu dia syirik pada lafaz tau. Kita nak lafaz tu macam samakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia taklah menyebabkan jadi syirik akbar, keluar daripada Islam, tak. Bukanlah bila seorang terpanggil ini hambaku, dia jadi syirik, tak. Tapi lafaz tersebut macam nak samakan dirinya dengan Allah. Oleh itu Nabi larang, Nabi tutup segala jalan-jalan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tengok hadis macam ni, kita akan dapati bahawa Nabi SAW ni, apa saja jalan walaupun kecil nak bawa kepada orang menggunakan lafaz yang seolah-olah macam mensyirikkan Allah pun Nabi larang. Apatah lagi kalau memang lafaz jelas-jelas menunjukkan macam penghambaan kepada makhluk, seperti yang kita dengar daripada nasyid-nasyid gengnya Hanana ni. Kita Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah menjadikan ada kawan-kawan sahabat-sahabat kita rekodkan. Ambil anta matlabi, engkau lah tempat permintaanku, dan engkau lah tempat sekian dan sekian. Engkau lah tempat permintaanku, engkau lah tempat, ya Rasulullah, engkau lah tempat aku minta perlindungan. Seperti yang dalam TV Al-Hijrah tu keluar tu, itu terang lah TV Al-Hijrah, lantak lah nak kata ni taklim, okay? Dia apa yang dia kata selambut yang kita baru forward kan, media. Dia kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, bagimu, engkau lah pemilik syafaat. Dia terjemah setiap bawah tu, dan itulah matlamatku wahai Nabi. Nampak? Dia kata, lepas tu Luzna bika ya Habib, aku berlindung padamu ya Rasulullah.
anta lil khalqi ya tabib, engkau lah harapan makhluk, wahai sang penawar. Lagi dia kata Allah Ta'ala tu Asy-Syafi. Apa lagi? Al-Madad, pertolongan, biasalah. Dan lain-lain. Ini yang sempat tangkap ni. Okay. Lalu Nabi kata, ya Habib, saya melindung kamu ya Rasulullah. Apa tu? Orang kata, tak, kami tak maksudkan. Dia kata, kau tak maksudkan pun tak boleh pakai lafaz tu. Nampak, kita pakai hamba-ku dan hamba perempuanku pun Nabi larang. Apatah lagi lafaz yang lebih nampak lagi jelas, seolah kita menghambakan diri kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk. Dalilnya satu dalil saja nampak. Betul sekejap ni. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, la yaqul ahadukum, janganlah seorang kamu mengatakan at'im rabbak. Kalau terjemah bahasa Melayu tak nampak sangat, bahasa Arab nampak. At'im rabbaka, Rabb tu maksudnya apa? Rabb maksudnya apa? Rabb, kalau lafaz Rabb saja, Rabb ni, tanpa dia disandarkan mana-mana perkataan, maka itu merujuk kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau Rabb dia letakkan kepada, contohnya Rabbud Dar, Rabbu Ad-Dar, bukan Tuhan rumah. Dia dah jadi apa? Pemilik dan pengurus rumah. Begitu juga dengan Rabbak. Rabbaka memang nampak, sebab kita biasa dengar Rabbaka tu Tuhan kamu, Tuhan kamu. Sebenarnya bahasa Arab juga boleh bawa maksud Tuan kamu. Dalil dalam Quran sendiri, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kan? Nabi Yusuf alaihissalam yang seorang tu mimpi tu, mimpi yang dia bagi minum pada, aku bagi minum pada Tuanku, Rabbi. Maksudnya bukan Tuhan bagi minum Tuhan. Lepas tu Nabi Yusuf kata, nanti kamu bila jumpa Tuan kamu, Rabbaka, bagi tahulah yang aku ni pandai tafsirkan mimpi. Dan kisah Nabi Yusuf tu. Tapi orang tu lupa, kan? Orang tu lupa, dan syaitan telah melupakan dia. Poinnya adalah Rabbaka itu tak seperti Tuhan kamu dalam bahasa Arab lah. Dia boleh bawa maksud juga Tuan kamu, your punya bos, Tuan kamu, Rabbak. Dari segi bahasa tak salah sebenarnya, sebab memang tu Tuan dia, hamba tu milik Tuan dia. Tapi Nabi tetap juga larang, Nabi tak kasih pakai. Sebab Rabbak tu seolah macam Tuhan kamu. Betul kata, jangan katakan la taqul at'im rabbak, waddi' rabbak, wudukkanlah Tuhan kamu dengan perkataan Rabb, tapi katakanlah Sayyidi wa maulaya. Katakan guna perkataan Sayyidi, ini Sayyid aku. Sayyid maksudnya apa? Tuan juga. Sayyid tu maksudnya Tuan juga. Ada nama Sayyid sini? Oh, kita sebut Syed pula. Ni Sayyid. Jadi Syed kan? S-Y-E-D, Syed. Maksudnya Sayyid. Sayyid maksudnya apa? Tuan. Wa maulaya. Maula tu penjaga aku. Maulaya. Maka Nabi kata, jangan panggil Rabbak, jangan kata waddi' Rabbak, tapi pakai Sayyidi, Maulaya. Wala yaqul ahadukum, dan janganlah seorang kamu kata abdi, hambaku, wa amati. Wal yaqul, katakanlah fataya, iaitu budak aku, pembantu aku. Wa fatati, dan pembantu perempuanku. Budak fata, fata maksudnya remaja perempuan, maksudnya budak perempuan. Pakai fatah ya.
Atau Ghulam tu kanak-kanak, ni anak-anakku, budak-budakku, macam tu lah. Bukannya maksud dia kita pakai lafaz-lafaz yang menunjukkan dia tu hamba dan juga seumpama dengan dia. Pakai lain-lain. Sebab tu kita ni kadang-kadang ada orang yang betul tawaduk kan. Betul tawaduk. Kadang-kadang pekerja ni kata awak bos tak adalah kawannya. Macam tu kadang-kadang. Nak pula kalau macam satu sama kawan-kawan, jangan tu bos ataupun anak murid. Oh, ni anak murid awak? Taklah, ini kawannya, sama-sama jalan. Dia tak suka nampak macam dia tu ada kelebihan ke atas orang yang lain. Apatah lagi dalam masalah ni dengan hamba. Jadi kandungan bab ini, kata Syekh, dilarang mengatakan hamba-ku, lelaki atau perempuan. Dilarang bagi hamba sahaya untuk menyebut Rabbi. Dalam bahasa ni, Gusti Pangeranku. Ini bahasa Indonesia pun. Bahasa Indonesia kan Gusti tu maksudnya bukan Gusti boxing. Ini Gusti bahasa Indonesia maksudnya orang yang ada kedudukan yang tinggi je lah. Macam orang Jawa kan, Gusti Pangeran Gusti. Buka Google lepas ni. Dan dilarang untuk menyuruhnya dengan mengatakan hidangkan makanan untuk Rabbak, Gusti Pangeranmu. Ini bahasa Indonesia lah. Diajarkan kepada si tuan majikan supaya mengatakan fataya, pembantu lelakiku, ataupun fatati, pembantu perempuanku, atau gulami, bujangku, maksudnya budakku lah. Diajarkan kepada pelayan untuk mengatakan sayyidi atau maulaya, tuanku. Maksud hal tersebut iaitu pengamalan tauhid dengan semurni-murninya sampai dalam hal ucapan. Nampak ini poinnya. Mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maksudnya bersih. Langsung, tak nak langsung dalam ucapan, perkataan pun tak nak ada macam share dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan, kita baca laju. Bab la yaqulu abdi wa amati. Bab larangan mengatakan hamba-ku baik untuk lelaki maupun perempuan. Dalam hadis yang tadilah kita sebutkan, kata penulis sebelah tu, Ustaz 876, ucapan-ucapan yang dilarang ini meskipun secara bahasa bisa diucapkan, sebab tadi kan dari segi bahasa boleh. Nabi SAW, tapi Nabi SAW melarangnya kerana untuk pemurnian tauhid. Untuk biar tauhid tu murni, bersih. Minyak nak 2 kali tapis, jadi murni ke tak? 2 kali penapisan. Sebab apa nak bersih? Bila bersih, berkhasiat. Itu juga tauhid kena bersih. Dan menutup jalan kesyirikan, supaya tak anggap dia Tuhan, tak anggap dia Tuhan, dia lah uruskan semua benda. Di samping juga dalam ucapan itu ada persekutuan dalam lafaz, share dalam lafaz. Ini tak boleh. Macam kita bincang sebelum ni kan, dalam masalah Masya Allah wa syi'ta, kalau Allah Ta'ala berkehendak, kamu berkehendak. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Pada setengah-setengah tempat tak boleh sebut Allah dan Rasulnya mengetahui. Macam kita bincang dulu kan, besok hujan ke tak hujan ni, Allah wa rasuluhu a'lam. Salah. Allah a'lam saja. Sebab hujan Nabi tak tahu besok hujan ke tak hujan. Ni ada setengah orang dia sebut macam tu. Okay? Salah. Jadi ada persekutuan dari segi lafaz. Walaupun memang dia tak niatkan bahawa Nabi tahu macam Allah Ta'ala tahu, tapi tetap juga tak boleh sebab persekutuan dari segi lafaz. Macam kita lah, boleh tak kita pakai yang berhormat bila kita sebut orang dalam majlis, yang berhormat Ustaz Yunus dengan YB, macam YB lah. Ataupun kita letak yang amat berhormat, tak kan? Bila kita tengok jemputan kat kahwin, ada YB, YAB, YM, YTM. Kenapa beza-beza? Sebab tak nak nampak satu level. Oh, manusia tahu tak nak satu level. Bila dengan Allah Ta'ala tak apa satu level lah. Nampak tak? Kan? Duli yang mulia dengan duli yang maha mulia pun beza, betul tak? Ada DYMM, ada DYM. Beza, tak boleh. Kalau silap tu nampak tu tak datang tu. Datuk DATUK dengan DATO apostrofi pun kalau silap, setengah datuk tak main. Minta maaf lah kepada datuk kat sini. Dia cakap umum je. Bukan semualah ada datuk yang bagus. Masya Allah, banyak datuk yang warak-warak. Masya Allah. Dalam belajar nikmal mal fi rajulun salih, sebaik-baik harta itu pada yang orang yang salih.
Tapi yang kita yang sombong-sombong ni lah, oh pandai, silap sikit je mempersekutukan datuk je. TUK dengan TO apostrophe pun tak nak, tak sama. TUK dengan TO apostrophe lain. TO apostrophe ni Perak, TUK Pahang ke, tak kisahlah. Malay lain. Ini Allah Ta'ala lagi lah, tak nak ada persekutuan langsung dalam kita share lafaz dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sengaja bagi contoh tu supaya kita faham. Apa relevan belajar bab ni Ustaz? Bukan ada hamba pun zaman sekarang. Tak nak faham macam tu, nak bagi faham kita dengan Allah Ta'ala. Jangan samakan lafaz sekalipun. Dengan demikian, ingat maksudnya, maka jika hal itu diucapkan untuk selainnya, berarti dia telah menjadi sekutunya dalam sebutan, bukan sekutu dalam i'tiqad. Kerana itu dilarang meskipun tidak dimaksudkan untuk menyekutukan dalam ketuhanan yang merupakan sifat Allah Ta'ala. Akan tetapi maknanya bahawa dia adalah sebagai pemilik dan tuannya. Dengan demikian, pelarangan ucapan itu adalah memotong jalan kemusyrikan. Saddan lizzara'i, potong jalan nak syirik. Kita potong jalan, jangan kita bagi ruang. Ini simbol je, bukan syirik pun. Tak boleh, potong jalan terus. Nak tabal-tabal jin apa benda pula. Tabal raja sudahlah, tabal jin apa hal? Tak ada, ni simbol jalan kepada kemusyrikan. Tutuplah terus, wahai mufti. Bukan mufti sini lah, mufti jauh sana, mufti Venezuela, Bolivia dan Guinea Bissau. Guinea Bissau. Guinea Bissau. Guinea Bissau tu negara dekat Afrika. Tak ada dengar kan? Ada Guinea Bissau. Ada dua, satu Guinea, satu Guinea Bissau. Bukan saja sebut. Mufti negeri tu kot. Dia cerita pasal mufti negeri tu lah. Raja dekat Guinea Bissau tu, contoh, nak tabal-tabal, tak payahlah tabal jin ni. Apa? Tabal jin dan benda semua ni. Teruk tu raja Guinea Bissau. Tapi bukan raja tu saya, mufti-mufti tu yang nasihat tu. Ustaz keliling penuh, nasihat lah. Wahai raja ini, tak payahlah buat benda ni, tabal je lah. Tak payahlah upacara-upacara ni. Nanti rakyat ikut. Nanti rakyat buat benda-benda yang tu kata tak, ni simbol je. Kalau macam tu boleh lah orang asli penari gejung-gejung kan pakai dia punya simbol je. Bukan kami tak sembah pun Dewa Tuhan tu. Simbol dia hari raya, hari menuai. Simbol hari menuai. Kalau macam tu semua boleh lah simbol. Semua simbol tak. Lepas tu kita kata benda ni ada unsur dari segi perbuatan, perkataan yang ada unsur sekutu dengan Allah Ta'ala pun tak boleh. Apatah lagi kalau memang nampak jelas disebut pula dengan nama jin dan sekian dan sekian. Saya cakap umum lah tuan-tuan, ni Raja Guinea Bissau lah ni. Malaysia tak ada kod. Ini merupakan salah satu tujuan syariah yang amat baik, kerana di dalamnya ada usaha, upaya tu bahasa Indonesia, bahasa Melayu usaha, mengagungkan Tuhan yang Maha Suci dan menjauhkannya dari penyerupaan dengan makhluk. Maka beliau SAW mengarahkan untuk menggunakan ungkapan-ungkapan yang dapat menggantikannya, iaitu sabdanya Sayyidi au Maulaya. Begitu juga sabdanya, janganlah pada seorang itu di antara kamu mengatakan kepadanya hambaku lelaki maupun perempuan. Amah, ya, bahasa Melayu Arab. Amah. Oh, amah tu bahasa Melayu lain lah. Bahasa Melayu ni amah ni maksudnya orang gaji. Dia tak anggap pun amah tu hamba. Faham tak? Jadi dia ni bekerja sebagai apa? Amah di syarikat tu. Bukan. Kita bahasa amah dengan amati bahasa Arab tak sama dari segi penggunaannya. Sebab itulah bila kita bincangkan satu istilah, kita kena bincangkan istilah syariat, istilah uruf. Makna perkataan sebut dari segi uruf dan dari segi syariat. Maka dari segi uruf jangan kita abaikan dari segi uruf. Macam kita mengaji usul fiqah kan. Kalau kita kata aku sumpah tak nak makan daging, ikan pun daging juga, daging ikan. Sotong tu pun kita kata daging sotong.
Tapi dari segi uruf masyarakat, bila kita kata aku sumpah tak nak makan daging, dia rujuk apa? Daging apa? Daging lembu. Maksudnya uruf kat situ main peranan. Kat sini juga macam kita kata tadi, amah tadi. Amah dalam masyarakat kita bukan amati dalam bahasa Arab. Jadi apa kata, maka Rasulullah SAW mengarahkan untuk menggunakan ungkapan-ungkapan yang dapat menggantikannya, iaitu sayyidi dan maulaya. Begitu juga sabdanya, janganlah pula seorang antara kamu mengatakan demikian, hamba-Ku lelaki atau hamba-Ku perempuan, kerana semua hamba adalah hamba Allah, dan semua budak perempuan adalah budak perempuan Allah. Amati itu kan kita kata Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Kita doa ketika kesedihan tu kan, Allahumma inni abduk, ya Allah aku ni hamba-Mu, wa ibnu abdika, dan anak kepada hamba-Mu, wa ibnu amatika, dan hamba pada anak kepada hamba perempuan-Mu, nasiyati biyadaik, dan aku punya ni nasiah ni pada tangan-Mu ya Allah. Dan seterusnya doa yang kita Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa dhahaba hammi, dan seterusnya. Allah SWT berfirman, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali wa in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Ini dalil lagi nak pakai lagi. Taklah semua yang di langit dan di muka bumi ini, melainkan dia akan datang berjumpa Allah Ta'ala sebagai seorang hamba. Lepas tu bila kita bincang masalah penghambaan ini, Allah nak habislah. Masalah penghambaan ni, ulama mengatakan penghambaan kita kepada Allah ada dua jenis penghambaan. Satu penghambaan secara sukarela, satu penghambaan secara paksa. Penghambaan secara paksa ni macam mana? Kita memang terpaksa ikut cakap Allah Ta'ala. Apa dia? Ni makan, minum. Allah Ta'ala dah letakkan satu sistem kepada manusia, iaitu lapar kena makan. Nampak tak? Jantung perlukan oksigen. Maka itu kita telah tunduk pada sistem Allah Ta'ala. Kita terpaksa buat kena makan, terpaksa masak. Itu maksudnya telah menjadi hamba Allah Ta'ala dalam keadaan terpaksa. Yang Muslim pun macam tu, yang kafir pun macam tu. Maksudnya ayat ni menunjuk pada poin tersebut. Tidaklah semua yang datang ke Allah Ta'ala akhirat kelak, mereka semua datang sebagai hamba Allah. Semua akan tunduk pada Allah Ta'ala. Tetapi hamba yang Allah Ta'ala puji, yang Allah Ta'ala nakkan daripada hamba-Nya, manusia ini, bukan penghambaan secara paksa. Sebab paksa ni semua orang buat. Dia nak penghambaan yang secara sukarela, yang tunduk pada Allah. Kita solat subuh, kita solat maghrib, kita solat isyak, kita ngaji, kita tinggalkan yang haram, buat yang halal, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kena faham ayat ni. Kalau kata ayat ni bukan semua datang pada Allah Ta'ala sebagai hamba, Ustaz. Ada yang tak ikut cakap Allah. Ini merujuk kepada penghambaan yang terpaksa. Betul Allah Ta'ala kata afa ghayra dinil islami tabghi. Apa ayat dia? Surah Al-Imran tu. Afa ghayra dinil islami yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karhan. Apakah selain daripada agama Islam ini kamu nak pilih, yang sedangkan semua makhluk telah tunduk kepada Allah, sama ada paksa ataupun sukarela, tau'an atau karhan. Semua Allah Ta'ala akan tunduk kepada Allah, sama ada paksa ataupun sukarela. Jadi kita jadilah hamba Allah Ta'ala yang memang confirm tunduk kepada Allah secara paksa, tapi jadilah hamba yang tunduk kepada Allah yang secara sukarela. Kedua ungkapan kepada selain Allah ini mengandung persekutuan dalam lafaz, kerana beliau melarang hal itu kerana untuk mengagungkan Allah sebagai bentuk tata krama. Masya Allah, ambil tata krama pula ni. Wa adaban, ya adab, saya adab lah, tata krama sebagai bentuk adab, beradab dengan Allah. Jadi kan, beradab dengan Allah, dan untuk menghindari kemusyrikan serta untuk pemurnian tauhid. Beliau juga mengarahkan mereka untuk mengatakan pembantuku, tadi fataya dan gulami. Ini termasuk usaha Rasul SAW untuk menjaga tauhid. Beliau telah menyampaikan kepada umatnya segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, dan beliau melarang mereka dari sesuatu yang dapat menodai dalam agama. Tak ada kebaikan kecuali telah beliau sampaikan kepada umatnya. Yang kita agak likir, alah Ustaz,
ni benda kecil je. Tak. Kalau benda kecil Nabi tak sebut. Nabi sebut semua benda-benda yang penting. Nabi kata apa? Ma bin syai'in yuqarribuka ilal jannah illa bayantuhu lakum. Tak ada satu benda pun yang mendekatkan kamu kepada syurga, aku akan ceritakan kepada kamu. Wala min syai'in yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Tak ada satu perkara pun yang mendekatkan kamu kepada neraka melainkan aku telah melarang kamu daripadanya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadzarkum minhu, atau hadzartukum minhu, atau aku telah beri peringatan kepada kamu untuk meninggalkannya. Jadi kalau Nabi kata jangan buat, maksudnya ada faedahnya untuk kita di akhirat kelak dan juga di dunia, khususnya dalam pemurnian tauhid. Dan tidak ada keburukan kecuali beliau telah melarang mereka, khususnya sesuatu yang menjurus kepada kemusyrikan dalam ucapan, meskipun tidak bermaksud mempersekutukannya. Hanya kepada Allah kita mohon taufik. Sebenarnya Nabi nak kita tutup jalan supaya kita ni ada unsur kesombongan kepada makhluk. Itu je senang. Manusia zaman sekarang ni terjadi penyakit sombong tambah kuat. Sombong tambah kuat.